Hai semua, hari ini kita akan sambung topik seterusnya iaitu perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Pada awalnya, pentadbiran Sabah dikuasai Kesultanan Brunei, Kesultanan Sulu dan ketua-ketua bebas. Sabah menjadi perhatian pemodal asing kerana kedudukan yang strategik disebabkan berada di tengah-tengah laluan perdagangan dan berhampiran pulau Palawan. Selain itu, kekayaan ekonomi seperti sarang burung dan sagu. Sebelum penguasaan SBUB, Pulau Balambangan dan Pulau Labuan telah pun dimiliki oleh British. Tetapi British meninggalkan Pulau Balambangan kerana pelbagai masalah termasuk Lanun. Manakala Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada British, James Brooke dilantik sebagai Gubernur pertama. Kekayaan Sabah telah menarik perhatian pemodal asing dalam kegiatan perdagangan di Sabah. Beberapa strategi digunakan oleh mereka iaitu menyewa, memajak dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Piagam diraja yang diterima oleh SBUB membolehkannya diiktiraf sebagai wakil kerajaan British. Antara syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah seperti yang berikut. Melalui piagam diraja, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah. Sir Rutherford Alcock dilantik sebagai Presiden yang pertama, manakala Alfred Dane dilantik sebagai pengarah urusan. Gubernur yang pertama ialah William Hood Treasure. Pemantapan pentadbiran barat di Sarawak dan di Sabah dibahagikan kepada beberapa aspek iaitu pembahagian wilayah, pengekalan golongan elit tempatan, pentadbiran berhierarki, pentadbiran berasaskan kaum dan perundangan. Dinasti Brooke menyusun pentadbiran dengan membahagikan Sarawak kepada beberapa bahagian. Setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Setiap kawasan menjadi asas pemilikan dan kekuasaan dinasti Brooke. SBUB melaksanakan pembahagian residensi di Sabah. Pada awalnya hanya terdapat 2 residensi. Pada tahun 1922, kawasan pentadbiran terdiri daripada 5 residensi. Setiap residensi diketuai oleh residen sementara daerah pula diketuai oleh pegawai daerah. Dinasti Brooke melibatkan orang tempatan seperti kalangan Datu iaitu Datu Patinggi, Datu Temenggung, Datu Iman dan Datu Hakim dalam pentadbiran atas nama dasar amanah. Semua undang-undang tempatan dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat dikekalkan. Bagi pentadbiran di Sabah, SBUB membahagikan ketua-ketua peribumi kepada ketua yang diakui dan tidak diakui. Ketua anak negeri yang diakui akan diserap dalam pentadbiran dan dibayar gaji. Institusi peribumi utama ialah Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung dan Mahkamah Anak Negeri. Raja Brooke mengetuai pentadbiran di Sarawak yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Presiden pula mengetuai pentadbiran di setiap bahagian. Setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Di peringkat kampung pula dibantu oleh penghulu. SBUB di Sabah diketuai oleh Gubernur yang bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat di London. Majlis Penasihat ditubuhkan pada tahun 1883 untuk menasihati Gubernur dalam hal ehwal pentadbiran. Pentadbiran dinasti Brooke mengamalkan sistem pecah dan perintah iaitu orang Melayu menjalankan aktiviti pentadbiran, orang Cina menjalankan kegiatan ekonomi dan orang Iban menjaga keselamatan. Jawatan tertinggi bagi orang Iban iaitu Temenggung, manakala bagi orang Cina ialah jawatan Kapitan dan Kangcu. Di Sabah, pentadbiran berasaskan peribumi. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Hal ini memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan peringkat tempatan. Ketua-ketua etnik dipilih berdasarkan personaliti dan kepakaran. Bagi perundangan di Sarawak, Undang-Undang 8 Perkara diperkenalkan.
Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrat. Mahkamah residen diwujudkan dan residen bertindak sebagai magistrat. Mahkamah adat dan mahkamah Cina diwujudkan untuk mengadili kes-kes tertentu. Di Sabah menggunakan undang-undang barat dan tempatan. Wujud mahkamah magistrat dan mahkamah anak negeri. Mahkamah magistrat menggunakan undang-undang barat dan diadili oleh pegawai daerah. Mahkamah anak negeri diadili oleh ketua anak negeri. Kedudukan strategik dan kekayaan kedua-dua buah negeri ini menarik perhatian para pemodal luar untuk menguasai kekayaan yang dimiliki. Oleh itu, kita perlu berwaspada terhadap anasir luar yang boleh mengancam hak dan kemakmuran negara. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa siapkan latihannya.